أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita dapat salat maghrib, isya berjamaah dan tarawih witir berjamaah. Pada malam ni malam yang ketiga Ramadan, hari yang kedua kita berpuasa. Macam mana setakat hari ni prestasi? Dah pancit ke? Ada orang dikira biar berapa hari lagi baki. Ada 28 lagi. Allah lamanya Ramadan. Ada orang dia dikira baki Ramadan, dia kata Alhamdulillah, masih lagi di awal Ramadan, untungnya boleh buat amal soleh banyak-banyak. Malam ketiga masuklah juzuk ketiga, paling kurang juzuk kedua, paling kurang pun dah start di juzuk 1 dah baca. Ni kalau tak start langsung, tu tak jadi. Bulan Ramadan ni Nabi sebut apa? Celakalah orang yang berlalunya Ramadan tapi tak diampunkan dosanya. Dia tak pulun-pulun buat amal soleh. Orang semain tarawih, dia duduk lepak kedai ke mana. Orang baca Quran, dia sibuk baca handset. YouTube lah, apalah, Facebook lah, WhatsApp lah. Orang i'tikaf, qiyamul lail, bangun awal pagi, dia buat apa waktu tu? Tidur saja. Ada yang sibuk main game pula. Jadi bulan Ramadan ke tak Ramadan bagi dia sama. Padahal Ramadan ni setan tak ada dah. Jadi siapa yang setan? Yang tak nak puasa tu siapa yang setan? Yang tak nak solat tu siapa yang setan? Maka nafsunya tu membawa kepada amaratul bisu, bawa benda buruk. Sebab 11 bulan sebelum ni nafsunya ditarbiah syaitan. Istilahnya lah. Jadi nafsu tu jadi, hati tu jadi kerah. Masuk Ramadan pun tak berubah. Jadi sebab itulah kata Syekh Yusuf Qardawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba yang hamba kepada Ramadan. Bulan Ramadan saja dia pulun buat ibadah, bulan lain tak buat. Ni pun salah juga. Kan? Biar kita istiqamah ke bulan-bulan yang lain. Antara amalan yang kita afdal banyak kan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ni maksudnya qiyam bangun, lail ni malam, bangun malam. Qiyamul lail ni susah nak dibuat bagi orang-orang yang ada sifat munafik. Kenapa orang sifat munafik ni subuh pun dia tak bangun? Sebab tu Nabi sebut, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalaulah kamu tahu kelebihan salat subuh dan isyak berjemaah ni, kamu akan datang juga ke masjid walaupun merangkak sekalipun. Contohnya orang tahu dapat kelebihan apa? Dapat duit. Nampak di mata. Berapa, RM1,000, RM10,000 contoh kan.
Yang atas katil stroke tu boleh bangun. Sebab apa? Nampak duit di mata, kan? Tapi pahala tak berapa orang nak berebut. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji di antara kamu ni siapa amal paling baik, kan? Kalau nampak di mata, nampak dah syurga, nampak segala kelebihan amal soleh, nampak neraka, tak berani buat dosa. Tak adalah sugar daddy, sugar baby tu, kan? Yang ni sebab tak nampak dosa dia sanggup buat, kan? Jadi sebab itulah kita tengok dalam surah As-Sajdah, biasa kita baca pagi Jumaat, kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan salat, tahajud dan amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Orang beriman pada Allah ni, waktu malam dia merenggangkan tempat tidur. Tidurnya sedikit, kan? Ini kadang malam tu tidur dah, kan? Pagi pun tidur lagi, katanya lambat lagi nak maghrib, kan? Tazkirah Ramadan kuliah maghrib pun tidur lagi. Dah berapa kali nak tidur, kan? Contoh. Jadi tidur-tidur ni sebenarnya dipanggil, ulama sebut maut saghir, mati yang kecil. Sebab tu jangan sebarangan tidur. Sebenarnya tidur ni mati, kan? Sebab tu bila kita baca doa tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Maksudnya tidur tu kita mati. Bila kita hidup balik tu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah kita kembali. Sama juga bersin kena sebut apa? Alhamdulillah. Sebab apa alhamdulillah? Kan? Nabi suruh alhamdulillah. Kita pun tak tahu. Tapi hari ni dibuat kajian sains, rupanya waktu bersin ni, kita bersin hacung tu, jantung berhenti. Jadi jangan banyak sangat bersin. Banyak kali berhenti jantung. Lebih lagi harus sedung lah. Tapi tak boleh nak kawal bersin ni. Maksudnya bersin tu boleh menapah balik, boleh sebut alhamdulillah, tu nyawa tu Allah sambung balik. Kita tidur pun jantung mana dia berhenti berdegup. Ke jantung tuan tidur, jantung pun tidur. Pendek umur lah, kan? Ni maksudnya bila bersin tu, alhamdulillah, hacum tu, tu maksudnya Allah sambung lagi nyawa kita. Banyak benda dalam dunia kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebut dalam Quran apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit saja hamba-Ku ni yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat harta benda, bersyukur dengan nikmat tubuh badan Allah beri, bersyukur dengan nikmat kesihatan, bersyukur dengan nikmat kita boleh datang solat ni, kan? Patut kalau boleh dah solat ni makin penuh lah, melimpah, kan? Tapi ada kosong lagi. Sebelum ni dia WhatsApp update status, kenapa lah masjid tutup. Bila masjid surau buka, muka dia tak ada pula, kan? Kita nak tanya di mana, apa yang dia risaukan sebelum ni, kan? Sepatutnya tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kita tak payah nak mengeluh sana mengeluh sini. Yang penting kita buat apa yang boleh. Kalau kita pergi ke overseas tu, masjid surau pun tak ada. Pergi Bangkok lah, tak jauh lah, Thailand tu, mana ada masjid surau. Pergi ke airport ke apa semua dia, semayang tepi jalan je. Nak semayang ke tak nak semayang, malu ke orang ke tidak, kan? Itu nak tunjuknya Islam tu praktikal. Jadi kalau sebelum ni waktu PKP, waktu ketat tu tak boleh nak solat, masjid boleh 6 orang je solat,
Kan? Solatlah di mana-mana. Pakailah apa kotak ke apa, termasuk muslimat lah. Sebab yang nak semayang tu laki, perempuan tak boleh. Kan? Perempuan tak boleh, semua tutup. Petronas tutup, apa tutup, tak boleh solat. Ambil tikar ke kotak ke apa, hampa tepi solat. Janji kita solat. Disebabkan selalu sangat semayang kat masjid surau tu tak biasa tu. Lepas ni insya-Allah dah boleh amal lah. Kan? Sebab tu kadang saya bawa anak isteri saya ni, kita bawa pergi tempat yang macam rehlah lah. Tepi sungai ke tepi pantai ke apa kan. Masjid surau jauh. Jadi ambil air sungai, air laut tu, buat ambil wuduk, semayang terus. Ada pokok tepi tu, janganlah depan orang kan. Orang nak lalu lalang tak jadi kerja pula. Jadi semayang ramai. Kan? Satu hari anak saya umur 7 tahun, dia terlupa semayang asar. Kita dah keluar dah. Dia kata, abang tak semayang lagi. Dia baru bangun tidur. Dia ambil wuduk. Nak semayang kat mana? Dia kata, tak kisahlah mana-mana atas rumput boleh. Janji ngadap kiblat. Dia umur 7 tahun dah kerti dah. Jadi dia kata, abang semayang. Orang lain dah solat dah. Dia pun semayang. Orang lain pun pakat tengok dekat tasik apa kan. Tak tahu yang tengok tu dah semayang ke belum. Kan? Jadi budak 7 tahun kerti, kita kena didik dia. Dia bukan masalah PKP tak PKP. Bukan masalah masjid surau tutup. Masalahnya kita kena kerti solat ni di mana-mana. Sama juga kalau kita travel musafir, surau kadang tak ada R&R. Kan ada R&R yang kecil-kecil tu. Tak ada surau. Ada wakaf-wakaf je. Wakaf pun kadang orang duduk makan lah apa. Nak semayang kat mana? Semayang atas rumput tu. Semayang tepi kereta. Kan? Ambil apa lapik lah. Kalau nak rasa macam bila lebih robah tu, tak payah lapik. Kena batu jalan tar tu. Ini baru rasa macam pengorbanan para sahabat. Kan? Kena batu tu berbekas. Kan? Tapi macam tu lah. Untuk bagi kita didik diri kita ni, biar tahu solat ni di mana-mana. Sama juga kita qiyamul lail ni. Qiyamul lail ni kita kena jadikan amalan bukan saja di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain sama. Permulaan ni tak payah buat berat-berat lah. Bangun dulu, buat 2 rakaat dulu. Ni kita dah boleh semayang tarawih sebagainya. Termasuk qiyamul lail dah. Kan? Mendirikan mendirikan solat malam tu startnya daripada waktu isyak tu lagi, selepas isyak. Bukan kena tidur dulu. Tapi ada setengah ulama kata tidur dulu baru bangun dikira kemuliaan. Sayyidina Abu Bakar lepas isyak dia terus semayang tahajud lah, semayang witir lah, semayang macam kita dah, semayang tarawih ke apa kan. Sudah dikira qiyamul lail. Jadi kalau kita rajin lagi, nanti bangun lagi pukul 5 tu, 4:30 ke waktu sahur tu tahajud lagi. Kalau rajin lagi tasbih lagi. Buat tu untuk siapa? Untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang lain. Kita semayang ke zikir ke sedekah banyak ni untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kan? Banyak-banyak kita buat, penat ke, letih ke, kan, mengantuk ke apa ke, baca Quran tak larat pun baca, balik kerja penat dah ni, sakit tengkok ni kalau tidur ni sampai pagi esok dah. Kan? Baca dulu Quran, ambil lah selai 2. Tak boleh nak baca 1 juzuk sehari pun, bacalah paling kurang 1 muka, 2 muka. Ambil berkat bulan Ramadan. Sebab 1 huruf, bulan lain 10 pahala. Di bulan Ramadan, mungkin Allah ganda 30, 40, 50, 100 pahala 1 huruf. Tu 1 huruf tuan-tuan. Cuba Allah bagi cash 1 huruf RM10. Sekali Bismillahirrahmanirrahim, berapa ratus Allah bagi. Baca Fatihah RM500. Baca Qul Allah berapa ringgit Allah bagi. Kalau bagi cash macam tu, penuh ni baca Quran tak berhentilah. Kan? Tangan penuh Quran. Sebab tu Allah tak bagi nampak pahala ni. Kalau bagi nampak tak dibuatnya. Tak dibuat benda lain. Kan? Jadi dia buat, dia khusyuk je, baca je, zikir saja, semayang saja. Sebab tu Allah nak uji di antara kita ni siapa yang ahsanu amala, siapa yang amal paling baik. Dalam dunia waktu hidup kamu tak nampak dosa pahala pun, kamu tak nampak syurga neraka pun, kamu tak nampak malaikat jin pun, kamu tak nampak aku pun, Allah sendiri pun kamu tak nampak.
tapi kamu banyak buat ibadah, kamu taat perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, kita menjadilah hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa. Ni bulan Ramadan ni kadang orang sibuk buka bazar lah apa kan. Boleh kita nak berniaga, nak menjual ke apa sebagainya boleh. Tapi kena ada masa lah untuk semayang tarawih ni, untuk baca Quran, untuk zikir sebagainya, ada kita sedekah ke orang sebagainya kan. Jangan sibuk dengan dunia saja, dengan cari duit saja. Kalau sibuk dengan cari duit itu dia bukan hamba Allah dah, jadi hamba duit kan. Jadi hati-hati bulan Ramadan ni Allah uji. Sebab bulan Ramadan ni meniaga apa orang laku. Jual kurma tu boleh jadi jutawan kurma. Jual kurta baju Melayu jadi jutawan kurta. Jual apa lagi boleh kan. Tapi Allah kata tengok. Waktu kita sibuk-sibuk tu, engkau sibuk-sibuk aku bagi rezeki banyak, kau nak ibadah banyak ke tidak? Kau nak sedekah banyak ke tidak? Dia ada antara tu. Macam orang berniaga waktu di pasar lah. Cuba tanya orang berniaga pasar. Kan? Dia kata, Ustaz, paling ramai pelanggan ni waktu maghrib. Waktu azan maghrib tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penuh orang datang beratur. Takkan dia nak tolak? Kata seorang-seorang ni mutabak lah, ni apalah, ni nasi kerabu lah, ni nasi. Dia kata tak cukup tangan. Kan? Tapi waktu maghrib tu Allah uji saya, Ustaz. Dia kata, saya nak semayang maghrib ke tidak? Saya tutup order. Saya semayang dulu. Lepas tu baru. Ada orang yang dia sabar, dia tunggu habis saya solat, baru dia beli. Saya rasa yang tak sabar tu, setan kot datang. Kan? Sebab waktu azan kan, setan lagi terkentut-kentut. Dia tengok ada pasar, dia pun berluru semua kat situ kan. Duduk depan orang berniaga. Ni Allah uji. Ya, waktu tu Allah uji. Masa tu duit banyak tapi semayang tak lagi. Nak buat macam mana? Semayang dulu. Kita sibuk-sibuk mesyuarat ke apa ke, macam-macam kerja kita jumpa orang appointment ke, orang tu penting macam mana pun Allah lebih penting. Tengok jam pukul 3 dah, main zuhur tak lagi. Cari mana tempat nak solat. Kalau boleh solat di awal waktu, itu lebih barakah, lebih berkat. Masuk aja azan, mak tu semayang terus. 5 minit, 10 minit siap, buatlah kerja lain pun. Kan? Amalkan macam tu. Masuk aja waktu isyak, maghrib isyak, solat terus. Lepas tu baru sambung kerja lain. Kan? Sama juga kita nak amalkan qiyamul lail ni. Buat dulu sikit-sikit. InsyaAllah dia jadi tabiat, mudah nak buat. Jangan terus nak buat banyak-banyak. Tahajud lagi, tasbih lagi. Esok tak bangun dah. Kan? Tu dia tak boleh terlampau kita ni jadi jemu jadi. Banyak sangat dia tak, ibadah ni dia kena buat sikit-sikit. Kerana Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi berterusan, daiman. Daripada amalan banyak. Sekali semayang tu tahajud lagi apa segala semayang sunat dia buat. Hajat lah, semayang taubat lah apalah. Esok lusa tak semayang dah. Ni tak kena. Dia tidak istiqamah, kan? Kerana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, qila ya Rasulullah, ayud du'a asma'? Qala jawfal lail akhir wa dubur salawat al-maktubat. Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Allah dengar ni doa ni waktu bila paling mustajab? Rasulullah menjawab, doa di malam yang terakhir, di akhir malam, dan setiap selesai solat fardu, solat wajib. Macam kita semayang maghrib isyak, subuh, zuhur asar, maghrib isyak, lepas tu semayang malam. Itu antara doa-doa yang kita, doa tu makbul waktu tu. Kemudian disebut dalam hadis Rasulullah, inna fil lailah sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Kata Rasulullah, pada waktu malam ada satu waktu bila seorang muslim itu memohon kepada Allah akan kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Setiap malam ni ada satu waktu,
Tak tahulah pukul 12 ke, pukul 9 ke, pukul 2 pagi ke. Allah sembunyikan macam qiyamul macam apa nama Lailatul Qadar lah. Kan, malam 10 terakhir. Malam mana Allah tak beritahu, tapi malam ganjil. Sama juga malam, setiap malam ni ada satu waktu mustajab yang bila kita doa apa saja Allah makbulkan. Kan? Dan hal itu ada pada setiap malam ada. Selalunya kadang-kadang kita dengar doa mustajab ni hari Jumaat kan. Hari Jumaat ni waktu pagi ke petang ke tengah hari ke malam doalah bila-bila Allah akan makbulkan. Tapi hari Jumaat. Yang ni hadis ni beza sikit. Nabi sebut setiap malam doa saja apa waktu bila kena dengan Allah punya masa tu Allah akan kabulkan. Ya. Jadi bukanlah nak kena tak ada tidur. Doalah supaya apa saja doa kita insya-Allah Allah akan makbul. Contoh doa nak pergi haji, doa nak pergi umrah ya Allah, doa ya Allah aku ni banyak hutang ya Allah. Macam mana nak selesai dulu niaga tu pinjam orang ni ya Allah. Minta mudahkan ya Allah bayar hutang ya Allah. Ya Allah aku ada masalah ni keluarga ni. Kesihatan sebagainya ni nak kena ada duit banyak ni nak operation lah. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang banyak. Masalahnya kita ni doa pun tak nak. Kadang lepas solat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi pun cabut tu. Doa sikit zikir tidak. Tadi saya tengok ada yang semayang ni garu habis atas bawah depan belakang. Kita duduk belakang dia tak khusyuk. Apa benda yang kau garu-garu ni? Atas bawah situ sini. Macam tergeletek-geletek kan. Nak aja ambil rotan piak punggung kan. Nak kata budak kecil orang besar dah. Itu tanda tak khusyuk lah tu. Semayang yang khusyuk bila kita solat Allahu Akbar, dia tak gerak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pun jangan kuat-kuat. Ni nak baca macam khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis semua orang dengar. Dengan mulut-mulut dia macam tu. Allahu Akbar. Dengan bau mulut tu kalau makan durian habis. Kan? Baca biasa je lah. Baca untuk telinga kita, bukan membaca untuk orang. Itu jadi imam. Kan? Ini kadang nak nampak khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu dengan was-was lagi. At-tahiyatul. Berapa kali tahiyatul. Kan? 10 kali kan pening. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca qul a'udzu birabbin nas tu. Kan? Tu tanda bila kita solat ni terganggu sana terganggu sini tak khusyuk. Kan? Bila tanda orang tu solat khusyuk, tidak bergerak anggota badan dia. Allahu Akbar. Kalau garu pun sikit sudah. Ni garu atas, garu sini, bawah, ketiak situ sini. Oh macam sabun mandi lah dia. Kan? Oh macam mana semayang macam ni? Kan? Tak kena cara. Kan? Ini mungkin fardu ain tak lepas. Kan? Sama juga kita qiyamul lail, Allahu Akbar, semayang, tahajud semayang apa? Doa ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ya Allah waktu muda aku dulu lara ya Allah, aku tak buat banyak amal soleh ya Allah. Waktu tua ni baru aku nak buat banyak ya Allah. Bukan orang tua je, muda bersama. Kan? Jangan fikir aku muda lagi ya Allah, lambat mati lagi ya Allah. Tak apa ya Allah, doa banyak-banyak, sikit-sikit pun tak apa ya Allah. Kan? Kadang-kadang dia doa malas pula. Ya Allah, doa sama macam semalam lah ya Allah. Copy paste je lah ya Allah. Dia malas dah doa. Kadang-kadang dia angkat tangan pun macam tu. Allah Akbar, amin, amin. Amin lah kali tangan letak atas sejadah. Amin, amin. Apa benda doa macam tu. Kita tengok kadang orang doa, ya Allah, dia ni doa dengan Allah main-main macam tu. Doa elok-elok, tangan letak kat kaki lah, apalah. Kan? Doa, kita minta pada Allah. Doa hajat apa pun insya-Allah Allah makbulkan. Kan? Disebutlah hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Jadi perbanyakkanlah doa waktu sujud. Waktu sujud terakhir ke, sujud apa ke, doa banyak. Tapi doa tu kalau bahasa Melayu tu doa dalam hatilah. Jangan doa lafaz pula batal solat. Kan? Doa apa saja waktu sujud, doa ya Allah mudahkanlah anakku periksa ni ya Allah, SPM ke apa ke sebagainya. Ya Allah murahkanlah rezeki ya Allah.
berilah kami keredaan, maghfirah padamu ya Allah. Semua doa lah. Kita ni kadang, sebab kita ni dengan manusia, kita minta-minta. Doa ni kira minta lah. Kan? Kita minta dengan orang, saudara mara ke adik-beradik, minta tu, minta ni, pinjam duit. Agak-agak dia boleh bagi ke tiap-tiap hari? Kan? Agak-agak dia boleh bagi ke setiap kali minta? Pinjam 1,000, ni nak buat modal lah, apalah bayar yuran anak lah. Esok lusa, pinjam 2,000, ni nak buat tu lah, apa kereta rosak lah. Adik ni pun tengok, abang pun tengok semacam habis duit aku pinjam. Sekali lagi pinjam 500, blue tick je. Tak ada dah jawab dah. Kan? Sebab kalau tanya mesej ke telefon, mesti pinjam duit. Letih. Sebab tu doa dengan Allah. Kan? Minta dengan manusia ni terhad. Manusia sama macam kita lah. Dia mana boleh bagi banyak-banyak. Kan? Kalau bagi pun kena bayar balik. Hutang ni wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Jangan fikir orang tu senyap je. Ni kira redha lah ni. Halalan thayyibah lah tu. Kita pun salam dia, kosong-kosong ya. Dia pun, ya alhamdulillah hutang dah bayar. Kan? Jangan buat main. Kalau mati esok, bayar bukan bayar duit. Bayar dengan pahala. Kan? Hari ni hutang 1,000. Akhirat esok, 1,000 pahala bagi kat dia. Nak? Kan? Hari ni hutang 10,000. Mati. Akhirat esok, 10,000 pahala transfer. Kan? Jadi jangan buat main. Akhirat esok semua orang saling menuntut. Termasuk suami, isteri, anak, ayah. Kan? Anak. Suami, isteri dia akan tuntut. Suami saya tak ajar saya solat, ya Allah. Suami saya tak ni. Salahkan suami. Anak salahkan ayah. Ayah saya tak ajar tutup aurat, ya Allah. Dia belikan skirt seluar pendek, ya Allah. Saya perempuan, ya Allah. Saya pun pakai keluar, dia pun tak marah, ya Allah. Ni kadang-kadang hari ni mak ayah tengok. Suka pakaian anak-anak ni macam-macam. Kan? Akan saling menyalahkan. Masa tu tak ada dah kira hasad dengki ke apa ke. Janji dia selamat. Kan? Sebab itulah bila kita baca Quran, biar baca Quran ni sampai mengalir air mata. Baca Quran waktu kita qiyamul lail, baca Quran waktu kita solat malam, biar terkesan di hati. Kan? Zadathum imana, bila dia baca Quran, bertambah-tambah iman dia. Ada orang baca Quran tak tersentuh hati dia. Ni masalah. Kan? Sikit lagi, seminit lagi. Apa Allah sebut dalam Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Allah kata akhirat esok, di padang mahsyar esok, semua orang lari. Daripada saudara maranya, daripada adik-beradiknya lari. Dia tak ambil kisah. Engkau lah, aku lah, nafsi lah. Kan? Wa ummihi wa abi. Mak ayah dia pun dia tak kisah dah. Mak lah, ayah lah, saya lah. Kan? Masa tu tak ada dah. Kesian kat mak, saya bagi pahala kat mak sikit. Mana tak tahu engkau selamat ke tidak? Tak tahu lagi. Masa tu tak boleh fikir. Sebab di padang mahsyar ni, semua orang bertelanjang. Kan? Berpeluh, sehingga berpeluh ni bertakung sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke telinga. Ada yang tenggelam terus. Bergantung amalan masing-masing. Peluhnya kerana apa? Kerana dia duk fikir, mana pahala aku banyak ke sikit ke dosa mana amal aku ni, mana ni, semayang aku mana, sedekah aku mana, zikir aku mana. Yang mana kita buat dalam dunia ni, walaupun kita buat sikit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akhirat esok tu paling bermakna sekali. Dalam dunia kita tak buat. Sembang kedai kopi, kena main dam, pergi haji tak pergi haji, kan? Haji dam je, haji betul tak sampai lagi, kan? Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Isteri dengan anak pun lagi. Mana isteri, mana anak, mana suami, tak ada kisah dah. Masing-masing tanggungjawab masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kerana setiap orang waktu tu sangat sibuk fikir tentang amal masing-masing. Dalam dunia ni boleh kesian-kesian lagi. Kan? Kita bantu orang tu, bantu orang ni, adik-beradik ke, saudara mara, mak ayah ke, suami isteri ke, anak-anak. Akhirat esok tak ada dah. Jadi sebab tu dalam dunia ni buat banyak amal salih. Fastabiqul khairat. Maka berlumbalah kamu buat amal salih. Kita buat bukan untuk lain, untuk diri kita. Banyak kita zikir,
untuk diri kita. Banyak kita baca Quran untuk diri kita. Kita banyak sedekah untuk diri kita. Kita banyak qiyamul lail untuk diri kita. Kita banyak i'tikaf untuk diri kita. Kan? Yang penting kita fikir, akhirat esok aku macam mana? Akaun pahala aku banyak mana? Hari ini kita boleh cek akaun bank. Banyak mana duit kita banyak keluar masuk. Itu duit, akaun duit. Akaun pahala kita tak tahu. Dosa banyak mana, pahala banyak kita tahu. Rokib, atik, catit. Setiap hari. Jadi doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan taufik wal hidayah. Semoga diberikan satu keazaman untuk kita buat banyak amal soleh di bulan Ramadan ni. Kalau kita selalu doa sebelum Ramadan ni, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Hari ini dah sampai dah Ramadan. Dah sampai Ramadan, buat apa? Baca Quran ke tidak? Zikir banyak ke tidak? Buat banyak amal soleh ke tidak? Kan buat amal soleh ni bukan tunggu semayang zikir saja. Termasuk mencari rezeki itu halalan thayyibah, tu pergi kerja, pergi berniaga, itu pun amal soleh. Kan? Penat lelah cari itu sakit belakang ni apa semua ni, kan? Allah ampunkan pahala orang yang letih mencari rezeki halalan thayyibah. Allah ampunkan pahala. Setiap 1 saat, 1 jam, 1 minit kita cari rezeki halalan thayyibah tu, Grab Food ke Food Panda ke apa mana keluar masuk ni, rumah setiap hari pagi petang siang malam kerja ni, Allah ampunkan dosa. Jangan risau, jangan kita fikir saya tak sempat. Orang perempuan masaklah apalah, buat kerja rumah, kan? Setrika baju ke apa, lipat baju saja berapa banyak baju, basuh baju, kan, jemur baju, lipat baju, setrika baju, kan, contoh kan. Susun bulat baju tu 4-5 benda pasal baju saja. Itu semua dikira amal soleh, kan. Jadi jangan kita jemu buat. Buat sikit-sikit, insya-Allah lama-lama Allah akan gandakan pahala ganda. Jangan kita buat terus banyak-banyak tu. Macam satu hari sekali baca nak sejuzu, kan? Takkan boleh. Dia akan rasa jemu, boring. Baca dulu 2-3 muka, baca 2-3 muka, lama-lama dia jadi tabiat, kan? Jadi tabiat, jadi seronok baca. Jadi halawatul iman. Dia ada kemanisan iman. Bila sampai tahap halawatul iman ni, dia rasa seronok lah. Tu macam Nabi tu semayang sampai pecah kaki. Dia tak sedar pun. Sayyidina Ali dia solat, kaki dia kena panah. Tarik panah waktu solat. Dia tak terasa pun. Kita garu sini, kena nyamuk ke apa, habis. Dia tak ada. Itu dah sampai halawatul iman. Kemanisan iman. Orang dah sampai kemanisan iman ni, zikir banyak mana, ke baca Quran banyak mana, bersemayang banyak, dia tak ada kisah dah. Dia rasa seronok, kan? Dia sampai tahap kemanisan iman. Jadi nak sampai tahap tu kena latih diri dulu, buat sikit-sikit. InsyaAllah dengan berkat Ramadan ni, doa pada Allah biar kita mati esok ni dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Dan amalkan doa yang Nabi ajar, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan ketaatan padamu ya Allah, biar kita mati ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus insya-Allah. Sebagai akhir tu saya ada letak tabung di belakang tu, tabung hijau tu untuk sekolah rendah integrasi teras Islam, Seriti Shah Alam. InsyaAllah muslimin muslimat tu lah, tabung nanti kita edarlah muslimat tu. Jadi sekolah kita perlukan lagi dalam 20-30 ribu gitu tuan-tuan, untuk tambah kelas lagi pelajar-pelajar baru sebagainya. Jadi insyaAllah segala infak, derma, wakaf, zakat sebagainya untuk sekolah ni, moga Allah murahkan rezeki, panjangkan umur dan tolak daripada segala bala dan penyakit insya-Allah. Jadi apa yang baik pada Allah SWT, apa yang buruk tu daripada saya sendiri. Jadi sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah